Ini adalah apa, upacara pemujaan lah. Tu macam jarum kat rambut aku je. Dia punya sound pun boleh tahan lah. Nak buat orang takut kan. Nak Hakan. Guys, Hakan tu bapa saudara Katnan. Ya, Katnan ada bapa saudara yang pure Turki, di mana dia kahwin dengan adik-beradik ayah Katnan. So Katnan adalah sepupu yang Turki gitu. Tak payah tengok si Chin, tengok dia je aku dah takut. Hai, Assalamualaikum, Sawadi, Cha. Bila dah tengok trailer dia tu, aku decide untuk tengok juga cerita si Chin ni. Mula-mula aku rasa aku just nak review dia punya trailer je. Tapi aku rasa macam cerita ni something lah. Cerita ni macam best. Jadi aku pun sendiri tengok cerita. Apa maksud si Chin? Si Chin adalah bermaksud kitab yang bertulis. Mula aku ingat si Chin ni bermaksud sihir, tapi tidak ya guys. Si Chin yang pertama ni dikeluarkan pada tahun 2014. Bersamaan 6 tahun kelewatan ya gue. 6 tahun aku simpan perap je cerita tu. Ya ke? Aku pun tak berapa ingat zaman bila si Chin ni tengah naik. Tapi yang pasti disebabkan orang kata cerita ni sangat seram, jadi aku pun tarik diri. I tak nak tengok. Disebabkan ada orang minta aku review cerita si Chin ni, and aku rasa macam famous sangat lah si Chin ni. And adik-beradik aku pun dah tengok si Chin ni. Jadi aku rasa macam okey lah, aku tengok trailer dia dulu. And then baru aku dapat ilham, dapat apa? Dapat hidayah untuk tengok juga cerita ni. Apa yang membuatkan si Chin ni bertambah seram? Sebab dikatakan cerita ni berdasarkan kisah sebenar. Kenyataan di dalam filem si Chin ini sendiri yang membuktikan bahawa kisah ini berdasarkan kisah sebenar. Dan yang kedua, dalam filem si Chin ni ada jampi atau orang panggil jampi lah kan? Orang panggil jampi. Ada jampi yang menyeru syaitan secara betul-betul. Tapi bagi aku, kau cakap lah apa-apa pun, niat kau memanggil syaitan, datanglah syaitan tu, datanglah hantu tu, gedek ke kau. First of all, Katnan nak bagi tahu korang yang masih belum tengok cerita si Chin ni, video aku ni akan spoilkan cerita korang. Tapi kalau korang yang belum tengok disebabkan takut macam aku dulu, korang akan suka video aku ni. So tengok sampai habis ya. Si Chin 1 ni mengisahkan seorang wanita yang bernama Aznur yang sangat mencintai sepupunya sendiri, iaitu Kudrat. Kalau ditengok-tengok lah si Kudrat ni, tidaklah sehandsome mana dan agak berumur ya Kudrat ni. Aznur ni, disebabkan dia terlalu suka dengan Kudrat ni, dia ada pergi jumpa bomoh untuk tanya adakah lelaki ni baik untuk dia, adakah lelaki ni boleh jadi suami dia. Aznur ni dapat jawapan bahawa Kudrat ni tak layak untuk dia, tak sesuai untuk dia. Tapi disebabkan terlalu suka, si Aznur ni berjaya menggoda Kudrat dan berjaya mengandungkan anak si Kudrat. Bila aku sebut Kudrat banyak kali rasa macam pelik pula. Kudrat. Okay, let it be. And then bila si Aznur ni dah mengandung, dia pun datanglah ke kedai si Kudrat untuk minta Kudrat ni bertanggungjawab. And you know guys, Kudrat tak nak pun bertanggungjawab dan dia marah-marah dekat Aznur ni. Aznur ni pula jenis yang sangat bising, macam marah-marah, pop, kena tampar perempuan tu guys.
So bila perempuan tu dah kena tampar, perempuan tu macam tersentak and kandungan dia pun gugur. Jadi perempuan ni rasa sangat macam sedihnya, anak dia bersama kudrat dah tak ada. Padahal itulah salah satu punca penyebab ataupun ayah penyebab untuk dia dapatkan kudrat. Tapi guys, rupa-rupanya kudrat ni sudah berkahwin dan mempunyai anak. Anak dia tu tak diberitahulah umur berapa, tapi dah besar dalam 9-10 tahun jugalah. Maksudnya usia perkahwinan kudrat tu dah 10 tahun juga. Jadi kenapa si Aznur ni minat sangat dengan kudrat ni? Kudrat ni tidaklah berharta sangat, tapi rumah dia agak lawa lah. Tapi bagi aku tidak berharta sangat, tidaklah handsome dan tidaklah muda. Sedangkan Aznur ni masih muda nampaknya. Okey, abaikan pasal tu. Selepas keguguran anaknya, Aznur ni datang jumpa bomoh yang sama untuk minta tolong supaya dia dapat juga si kudrat ni. Nampak tak betapa cintanya dia? Seperti cinta Dylan dan Milia. Tiba. Bomoh ni adalah bebel-bebel juga dekat si Aznur ni sebab tak nak dengar cakap dia pada masa dulu kan. Dan datang juga binasa pada dia. Tiba-tiba hari ni datang nak minta tolong dia supaya dapatkan kudrat tu juga. Mula-mula bomoh ni rasa macam tak boleh nak bantu. Tapi Aznur ni terus hulurkan duit. Aku tak pastilah duit tu berapa banyak, tapi mungkin banyak lah. Kalaulah Isa Aisab tu boleh keluarkan 10,000 setiap satu video, takkan Aznur tak boleh kan untuk orang yang dicintai. Setelah bersetuju membantu Aznur, jadi bomoh ni bercadang untuk menggunakan jin yang paling kuat. Jadi Aznur ni pun sangguplah pergi mendapatkan barang-barang yang diperlukan. Aznur ni pun datanglah ke rumah kudrat untuk mendapatkan apa yang bomoh ni nak. Si Aznur ni masuk dalam bilik air dan cari-cari sesuatu. Dia jumpa rambut and dia jumpa sesuatu benda lagi. Apabila dia dah berjaya dapatkan sesuatu di dalam rumahnya kudrat tu, sesuatu milik Nisa ni, Nisa isteri kepada kudrat ni, lalu dia pun pergi jumpa terus bomoh tu. Dan bomoh ni pun terus membuat pemujaan-pemujaannya. Jadi cara sihir ni berlaku adalah jin ni akan mengganggu orang yang dituju dan akan membunuh semua keturunan orang yang dituju. Jadi si Aznur ni menganggap bahawa Nisa punya keturunan semua akan mati dalam masa 5 hari sahaja guys. 5 hari sahaja guys. Mula-mula yang mati mak mentua kudrat, iaitu mak kepada Nisa. Selepas itu, Nisa sendiri menjadi mangsa di mana dia dirasuk untuk membunuh diri. Nasib baiklah si kudrat ni sempat balik rumah untuk selamatkan si isteri dia ni. Tapi guys, yang aku tak fahamnya, kenapa dalam masa yang sama si Aznur ni pun kena? Kau tengok ni. Oh ya guys, aku lupa nak bagi tahu, Aznur ni sebenarnya dah berkahwin dan suaminya pun dah mati. Kenapa suaminya mati? Kau tengok ni. Nampak tak? Suami dia sendiri boleh tahu yang Aznur ni sangat menyukai kudrat. Aku sangat-sangat tak faham lah pasal Aznur ni. Sangat-sangat tak faham jiwa dia tu kenapa. Okey, nak dipendekkan cerita, apabila Nisa ni dah sampai gantung diri, kudrat ni cepat-cepat bawa Nisa jumpa ustaz. Ustaz ni pun merawatlah si Nisa. Tahu-tahu rupanya yang dirasuk sebenarnya bukan Nisa. Bermaksud benda yang dituju tu bukan tuju ke Nisa, malah dituju kepada anak
Nisa dan Kudrat. That's why guys, that's why si Aznur ni pun kena. Kenapa? Sebab Kudrat tu sepupu dia. Sepupu dia punya anak, bermaksud anaknya tu ada pertalian darah dengan si Aznur. Sedangkan sihir itu sendiri dah kata benda ni akan membunuh semua keturunan orang yang dituju. Jadi guys, dalam cerita ni bapa dia mati, Nisa mati, anaknya mati, Aznur pun mati. Last siapa yang dapat Kudrat? Milik siapakah Kudrat ini? Wajah lembut bagaikan tahu tak kenapa anak dia pula dirasuk? Sebab sebenarnya Aznur ni salah ambil darah. Darah yang dia jumpa dalam tong sampah tu adalah milik anaknya. Aznur ni sangka darah itu adalah darah milik Nisa. Tidak. Disebabkan itulah syaitan tu merasuki anak mereka. Jadi konklusinya, yang tak perlulah kau pakai syaitan untuk dapatkan cowok. Enggak ada faedahnya. Enggak dapat juga cowok itu sama kamu. Ya kalau orang yang enggak mau, yang enggak maulah jangan dipaksa-paksa. Ya kan? Jadi korang, jagalah diri korang, jaga hati korang. Tak perlulah korang nak dapatkan sesuatu, nak cantik ke, nak dapat boyfriend ke, awet ke, apa ke, menggunakan sihir ni. Thank you for watching guys. Okay, kalau korang rasa aku perlu buat sicin yang lain, korang boleh komen di bawah sicin berapa yang korang nak aku buat. Sebab aku tak nak buat sicin banyak-banyak. Aku akan pilih salah satu sicin yang mendapat undian tertinggi. Jadi terima kasih untuk subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe aku for more video. Thank you, bye bye. Sawadee cha.